Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ishmael bin Rosli, nombor matrik 047100. InsyaAllah akan membentangkan tentang asbab nuzul surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 dan 144. InsyaAllah. Kita mulakan dengan ayat yang 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Baiklah. Sebab nuzul dia kita ambil daripada satu, sebab nuzul dia banyak, kita ambil satu. Antara dia hadis daripada Al-Barra' Anil Barra'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla ila Baitil Maqdis 16 syahran aw 17 syahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qabla al-baiti wa annahu shalla aw sallaha salat al-'asri wa shalla ma'ahu qaumun wa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra 'ala ahli al-masjid wa hum raki'un qala ashhadu billahi laqad sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla makkah fadaru kama hum qibala al-baiti wa kana alladhi mata 'ala al-qiblati qabla an tahawwala qibla al-baiti rijalun kutilu lam nadri ma naqulu fihim anzalallah وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barra' bahawa Rasulullah SAW pernah solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan baginda Rasulullah SAW menyukai jika kiblatnya menghadap ke arah Kaabah. Kemudian baginda pun solat asar bersama para sahabat dengan menghadap ke arah kiblat. Setelah itu, salah seorang daripada sahabat tersebut keluar dan melewati kaum muslimin di sebuah masjid yang pada ketika itu mereka sedang rukuk. Sahabat tadi berkata, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku pernah solat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap kiblat. Mereka pun segera berputar dalam keadaan solat menghadap ke arah kiblat. Ada beberapa orang yang telah meninggal dunia dengan menghadap ke arah kiblat pertama yang kami tidak tahu apa yang harus kami katakan mengenai hukumnya berkenaan hal tersebut. Maka Allah pun menurunkan ayat dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Itu ayat Al-Baqarah 143. Kita tengoklah penerangan asbab nuzul. Jumhur ulama mufassirin seperti At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Atiyah, Al-Qurtubi dan Ibn Katsir menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra' ni dalam kitab-kitab mereka. Al-Arabi berkata, sepakat ulama mengatakan ayat ini turun untuk mereka yang sudah wafat dan solat menghadap Baitul Maqdis. Dan Al-Qurtubi berkata juga, ulama bersepakat turunnya ayat ini bagi mereka yang sudah wafat dan solat menghadap Baitul Maqdis. Maknanya mereka solat dan menghadap Baitul Maqdis, lepas mereka wafat baru tukar kiblat. Sa'di berkata, dan termasuk dalam ayat ini orang mukmin yang mati sebelum bertukarnya arah kiblat. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan iman mereka. Ini kerana mereka mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Nabi pada waktu ketika itu. Kita teruskan kepada ayat yang 144.
Ayat dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sebab nuzul dia hadis daripada Barra bin Azib. Qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah صلى نحو بيت المقدس 6 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. Al-Barra bin Azib berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau sempat solat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 ke 17 bulan. Sedangkan Rasulullah SAW menyukai sekiranya baginda menghadap ke arah Kaabah. Maka Allah pun menurunkan ayat yang dibaca tadi. Yang maksud sesungguhnya kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maka baginda SAW pun menghadap ke arah kiblat dan baginda SAW menyukai hal itu. Kemudian ada seseorang solat asar bersama baginda SAW. Setelah itu ia melintasi beberapa orang dari kaum Ansar yang sedang rukuk dalam solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka ia pun mengatakan seraya bersaksi bahawa ia pernah solat bersama Rasulullah dan baginda menghadap ke arah Kaabah. Penerangan asbab nuzul hadis tersebut adalah At-Tabari berkata, sesungguhnya sebelum bertukar arah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, Nabi SAW mengangkat pandangannya ke langit menunggu daripada Allah SWT, memuji Allah dengan perintahnya menukarkan arah kiblat ke Kaabah. Al-Baghawi pula berkata, Rasulullah SAW menetapkan pandangannya ke langit dengan penuh harapan. Jibril turun dengan sesuatu perintah yang disukai, iaitu berkaitan kiblat. Lalu Allah SWT menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ulama berbeza pendapat dalam perubahan arah kiblat. Kata sebagian ulama, untuk membezakan orang Islam dengan orang Yahudi. Ini kerana mereka berkata Rasulullah SAW mengikuti arah kiblat orang Yahudi, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mujahid dan Ibnu Zaid. Sebagian ulama berkata sesungguhnya ia adalah kiblat Nabi Ibrahim, dan ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.